Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita panjatkan pertama-tamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda dan para sahabat. Sebelum kita mulakan perkongsian pada malam ini, sebelum saya mulakan, lebih baik kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, Assalamualaikum Datuk Mahamud dan Ihsan Porisan. Boleh saya tanya, jelaskah saya punya suara? Okey, boleh minta tolong respon. Okey, insya-Allah kalau tidak jelas bagi tahu ya. Kalau tidak jelas bagi tahu saya. Insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan cara bacaan surah Al-Mulk ayat yang pertama sahaja sebab sikit sahaja ni ayat pertama, tetapi perbahasannya boleh tahan lama jugalah, tetapi tidaklah sampai setengah jam, mungkin ambil masa 10 minit insya-Allah. Okey, surah Al-Mulk ini, kenapa saya akan mulakan dengan surah Al-Mulk? Sebab surah Al-Mulk ini kebiasaan ramai di kalangan kita sudah pun hafal surah Al-Mulk. Jadi tetapi adakah timbul persoalan, adakah apa yang kita hafal itu betul ataupun tidak betul? Sebab kalau boleh kita, apa yang kita hafal, apalagi ayat Al-Quran kan, kalam Allah ni, kalau boleh kita kena hafal secara ataupun macam mana cakap, kalau kita hafal Al-Quran ini, kita perlu betulkanlah dari segi dia punya makhraj huruf, sifat huruf, tajwid, waqaf ibtida pun kita kena tepatlah. Tidak boleh kita waqaf di tempat-tempat yang tidak boleh. Kalau waqaf ni hukumnya memang harus, tetapi dia ada dia punya sebab-sebab tertentulah. Tetapi kalau boleh kita waqaf ikhtiarilah, kita waqaf betul-betul di tempat yang betul. Kecuali lah kalau darurat, contohnya kita terbatuk, kita terlupa, ataupun kita bersin dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi bila mana kita wasal ini, kita perlu wasal di tempat yang betul, Tetapi untuk ayat yang pertama ini, memang kalau bab waqaf ibtida, memang selalunya dia senang sikit. Kita tahu di mana waqaf yang betul ataupun wasal yang betul. Jadi insya-Allah saya akan baca dahulu ayat yang pertama, kemudian saya akan jelaskan kenapa bacaannya begitu. Okey.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih kurang begitu ya. Apabila kalau kita waqaf di kalimah al-mulk, di situ kita bolehlah waqaf di situ ya. Boleh waqaf kerana maksudnya di situ Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Al-mulk ini maksudnya kerajaan lah. Jadi kita boleh wasal di sinilah. Kita boleh wasal di sini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita boleh wasal di sini ya. Kita boleh wasal di sini. Oke, maafkan saya. Tapi kalau kita mau sambung, kalau cukup nafas lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih kurang begitu ya. Okey, kita mulakan dengan tabaraka. Okey. Apabila kita baca huruf-huruf nipis ni, ta huruf nipis, ba huruf nipis kan, ka pun huruf nipis. Jadi selalunya kebiasaan di kalangan kita ada yang baca, hati-hatilah, jangan sampai kita baca ta, itu tidak betul. Dia kena ta, taba, aba, ta. Jadi dia kena, tidak boleh ta, tidak boleh te, tidak boleh te. Dia kena tengah-tengah lah. Taba. Untuk makhraj huruf ta ini dia makhrajnya di hujung lidah. Hujung lidah dia melekat di tempat, kalau dalam buku, gigi atas, gigi kacip atas, gigi gunting atas, gigi kacip atas, ataupun tempat di mana gigi arnab kita yang bagian atas tu dia mau tumbuh. Kita letakkan di belakang dia, di belakang gigi kacip atas untuk makhraj huruf ta. Dia bukannya hujung lidah itu tempelkan di lelangit atas, tetapi di tempat di belakang gigi kacip atas. Jadi nanti kalau ada soalan, di mana tu gigi kacip atas, di mana kan, kejap ya, saya kasih pusing dulu. Okey. Gigi kacip, kalau kita tahu gigi kacip atas nih, dia ini kan gigi arnab nih kan, inilah gigi arnab nih. Dia di belakang gigi nih. Di mana mau tumbuh ini gigi, yang ini dua, di belakang dia, tempat dia mau tumbuh, di belakang ta, begitu ya. Kemudian okey. Ba di situ, kalau untuk hukum tajwid ta, kalau sifatnya ini dia istifal lah, huruf nipis. Tidak ada hukum tajwid di situ ya, tidak ada hukum tajwid. Ba di situ dari segi makhraj dia di bibir, di mana bibir atas jumpa bibir bawah. Ba, dia bukannya ba, dia taba, salah. Tabe salah, tabe salah. Dia taba. Di situ ada ba ni, dia kalau sifat tunggalnya qalqalah.
Jadi di situ ada hukum tajwid mad asli lah, ada alif kecil asli. Jadi kena baca tabaraka, tabaraka. Kena betul-betul dua harokat. Bukannya tabaraka, tabaraka, tabaraka. Itu panjang. 3 harokat sudah tuh. Jadi dia tabaraka, tabaraka. Sebab mad asli ini mengikut kadar kelajuan bacaan kita. Kalau hadar, dia baca lajulah. Kalau kita baca tadwir, ikutlah dia punya kadar dia punya kelajuan. Bila mana laju, semakin laju kelajuan kita baca, maka harokatnya pun dia menjadi laju. Tetapi kalau perlahan, dia menjadi perlahan lah. Kalau perlahan, contoh tabaraka, tabaraka. Kalau laju tabaraka, tabaraka. Kalau laju tabaraka, tabaraka. Jadi dah boleh tabaraka, tabaraka. Itu panjang ya. Hati-hati dengan mad asli, itu sangat penting ya. Okey. Kemudian ro. Ro ini makhraj dia di tepi hujung lidah, dan dia bersifat melencong lah. Ada 2 huruf yang melencong, inhiraf, iaitu ro dan lam. Ro dan lam, okey. Ini kalau kita ro ini hujung lidah. Dia ditempelkan ke lelangit atas. Ro ar, bukannya muncung ya. Tabaro. Sebut ro, dia tidak muncung ya. Jika kita jumpa sahabat-sahabat kita di luar sana yang kata untuk menyebut huruf ro perlu muncung, itu salah. Sebab makhraj huruf ro ini dia lidah. Lidah ni kan, ni lidah, dia naik sahaja ke lelangit atas, ro. Bukannya bibir yang muncung, tetapi pergerakan lidah itu yang naik ke atas lelangit atas. Tabaro, ro, tabaraka. Ka, di sini kaf. Ka, hati-hati, ini huruf nipis. Ka ini dia hadapan sedikit dengan hadapan makhrajnya, hadapan sedikit dengan huruf qaf. Dia di anak tekak juga. Dia bahagian pangkal lidah. Di situ pangkal lidah ada 2, qaf dan kaf. Tetapi kaf dia depan sikit. Kalau qaf dia belakang sikit. Tetapi sama, dia di bahagian pangkal lidah. Jadi tabaraka. Bukannya tabaraka itu qaf lah. Tabaraka, ka. Okey. Tabarakalladzi. Okey. Alladzi ini alladzi. Nampak ya? Alladzi ini apa? Apa hukum tajwid untuk alladzi? Ini bukannya alif lam syamsiyah, bukan. Ini dalam dalam buku tajwid isim mausul ataupun kata hubung lah. Dalam bahasa Arab kata hubung. Ada beberapa lah kata hubung. Alladzi, alladzina, allati, allati, allai. Itu adalah kata hubung lah. Okey, alladzi ini bukannya alif lam syamsiyah ya. Okey. Lam itu lam, Allah itu makhraj lam sama dengan ro lah. Tetapi dia kalau lam ini dia belakang sedikit. Lam dulu, ujung lidah pergi ke lelangit atas. Tetapi dia bukan tempat sama dengan ro. Ro ini dia paling hadapan. Ar. Kalau nun belakang sikit. Macam contohnya ini ujung lidah kan, Ar. Dia bagian di depan sikit. Kalau an belakang sikit. Al belakang lagi sikit. Tetapi hujung lidah pergi ke lelangit atas. Okey. Kalau ada yang bingung-bingung, maafkan saya lah. Memang sebab saya kasih detail ni ya, kasih detail. Okey, tapi yang penting kita tahu cara baca lah. Okey, abaikan yang saya punya hujah-hujah tu ya. Okey, kalau tidak faham. Okey, tabarakalladzi. Okey. Alladzi, zi itu zal kan? Zal
Zal ini makhraj zal dia hujung lidah yang dikeluarkan di antara gigi atas dan gigi bawah. Ada 3 lah huruf yang perlu kita keluarkan nih hujung lidah, yaitu tha, za dan dha. Ini bila mana kita jumpa 3 huruf ini, zal, tha dan dha, kita perlu keluarkan ujung lidah kita di antara gigi kacip atas dan gigi kacip bawah. Okey. Keluarkan sedikit sahaja. Keluarkan sedikit sahaja. Za, tha, dha. Au. Kalau dha, au. Au dha. Minadha kan, itu contohlah. Kalau zal, za, tha pun sama. Tha, keluarkan sedikit ya. Jangan malu-malu untuk keluarkan. Sebab kalau kita tidak keluarkan makhraj dia dengan betul, jadi dia akan lari maksud lah, akan lari dia punya maksud. Okey, mana sudah? Zi di situ baris bawah bertemu dengan ada mad asli di situ ya. Alladhi ini mad asli lah, sama ada alif, waw atau ya, dia mad asli. Okey, apa kabur-kabur tu Okey ya. Okey, habis yang itu ya. Jadi kalau kita baca tabarakalladzi, tabarakalladzi, begitu ya. Lembut-lembut sahaja ya. Okey. Ba tadi sudah kita bincangkan di mana makhraj dia dan apa sifat dia lah. Ba ini sifatnya qalqalah. Ini bi. Tidak ada hukum tajwid di situ ya. Tidak ada terbitnya hukum tajwid di situ. Bi baris bawah. Kalau baris bawah ni kena betul-betul baris bawah lah. Dia bukannya B. Tabarakalladzi B ya. B ya. B ya. Salah. Dia kena B. Tabarakalladzi B. Bukannya B. B tidak ada B. B betul-betul baris bawah. B ya. Huruf nipis ya. Huruf nipis. Jadi hati-hati, jangan ya, jangan ye, jangan ya, jangan ye. Dia ya, biya. Okey. Kemudian dal ini makhraj dal sama dengan huruf ta. Hujung lidah tempelkan ke gigi kacip atas, lah, tempat gigi arnab kita mau tumbuh lah, macam tadi ta kan. Di belakang tu, di belakang gigi arnab tu yang tempat dia mau tumbuh. Di mana itu gigi arnab mau tumbuh, di situlah kita kenakan dal, ta dan to. Di situ makhraj da, ta, to. Da, ta, to, situ makhraj dia. Okey. Biyadihi. Biyadi betul-betul di ya, bukannya de salah. De salah. Kalau dal ni, dal untuk orang Arab dia duduk. Bunyinya begitu ya. Duduk. Dia bukannya duduk. Kalau kita dipersilakan duduk tuan-tuan, dipersilakan duduk puan-puan. Kalau orang Arab dia kalau dal diorang huruf di diorang ni duduk. Mesti beza ya. Jadi nanti di rumah boleh praktik lah sama ada betul ke dal kita ni. Kalau bunyinya duduk, betul lah tu. Tapi kalau dia masih duduk, itu masih lagi Melayu lah. Sebab kita Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab lah, bahasa Arab. Jadi kita kena baca dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Biyadihil, hil, ha, di mana makhraj huruf ha di situ, di mana kenapa ini? Okey. Huruf ha tidak jelas. Huruf ha ni ya, ha mana sudah? Ini ha. Huruf ha dia makhraj huruf ha di bawah pangkal kerongkong.
Pangkal kerongkong ni ada dua lah. Ha dengan hamzah. Ha dengan hamzah sama dia punya makhraj di pangkal kerongkong, di bawah kerongkong lah. Jadi kena betul-betul jelaskan dia punya ha tu. Biyadihi. 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 Kena betul-betul jelaskan, kan? Okey, kemudian di sini ada al-mulk. Al-mulku, kan? Kita tengok al-mulku ni. Okay, al-mulku ni, al-mulku ni ini hamzah wasal lah. Hamzah wasal lah. Ni lam. Ini hukum tajwid alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Kenapa ada qamar, kan? Alif lam qamariyah. Kenapa ada qamar, kan? Qamar ni maksudnya bulan. Bulan. Lam ini ibarat bintang. Apabila ada sukun ini menandakan dia bulan lah, bulan ataupun qamar atau bulan. Bila mana lam ini bintang, muncullah bulan di atasnya, maka dia dibaca jelas. Ataupun pada waktu itu malam, kan? Pada waktu malam kalau ada bintang, ada bulan. Begitu. Jadi masih jelas malam tu. Jelas lagi tu malam sebab ada bintang, ada bulan. Tetapi kalau syamsiah ni kita baca masuk terus idgham, kan? Idgham syamsiah. Idgham syamsiah kita masuk teruslah. Contohnya asy-syajarah, kan? Asy-syajarah. Asy-syajarah ni lam, kalau kita perhatikan lam itu dia tidak ada tanda sukun. Lam itu tidak ada tanda sukun sebab bila mana ni lam ni bintang. Bila mana bintang, ada bintang, tiba-tiba ada terbitnya munculnya matahari. Asyams ni maksudnya matahari. Munculnya matahari menandakan waktu siang dan malam itu pun hilang. Jadi tanda sukun di atas ini pun hilang. Itulah izhar qamari dan idgham syamsiyah. Jadi yang ini alif lam qamariyah ataupun boleh kita panggil izhar qamari. Izhar qamari. Okey, huruf yang jelas lah. Jelas. Okey. Al-mulk. Mim itu sama dengan ba. Makhraj ba dan mim sama. Tetapi mim ini dia lembut sikit lah. Lembut sikit dia punya hentakan tu. Ba, ma. Mu betul-betul baris hadapan kena betul-betul kasih depan dia. Jadi kita kena kasih muncung kita punya bibir. Mu. Dia bukannya mo, salah. Mo, salah. Dia kena mu. Betul-betul muncung lah. Mul. Bertemu dengan lam. Lam ini sifatnya istifal. Jadi kita perlu senyumlah sini. Dia bukannya mulku. Dia kena mulku. Okay, kita bagi contoh ya. Okey, tadi kan al-mulk. Jadi mu itu kena betul-betul muncung lah. Mu. Bertemu dengan lam yang sukun, dia mul. Ataupun kalau kita mau sempurnakan sifat huruf lam ni, kan? Huruf lam ini sifatnya al-inhiraf ataupun melencong. Sama ada kanan, kiri, mana-manalah. Jadi kita kena melencongkan sikitlah sebab lam ini dia punya makhraj dia di tepi hujung lidah, bagian sini, bagian tepi sini ya. Sini dia. Kalau lam dan ra ni dia macam begini sikit, dia melencong sikit. Ini melencong sikitlah sebab dia tepi hujung lidah. Jadi dia melencong sikit. Jadi kita kalau cara baca dia mulku. Mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Begitu ya. Okey. Mana sudah? Okey. Ini ya tadi kita bincang mulku. Ku tu pun kena betul-betul baris hadapan, kena betul-betul muncung lah. Kena betul-betul muncung sebab dia baris depan. Jadi bibir kita pun ke depan lah, kan? Baris ka di atas ka.
Ka di bawah ki. Kaf di depan ku. 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 Betul-betul ku. Okay. Wa. Ni wa. Dia nipis lah. Huruf nipis juga. Wa. Dia bukan wa. Dia bukannya wa. Bukannya we. Dia wa. Wa huwa. Hu. Ha ini mesti mau rasa. Di pangkal kerongkong. Okay. Sekejap. Wa huwa. Kita bincang tadi. Wa huwa. Wa huwa. Mesti begitu ya. Kalau betul-betul bacaan yang betul lah. Wa huwa. Ha itu dia di sinilah, di pangkal kerongkong. Ha. Kalau kita tekan pangkal kerongkong, kita sebut ha. Dia akan mantul lah di situ. Dia akan mantul. Ya udah. Ha. Hu. Wa huwa. Begitu ya. Wa huwa. Okey. Kemudian sudah habis tadi wa huwa. Okey, habis sudah kan wa huwa. Okey. Ala la a ini dia di tengah-tengah halqum lah. Ala kan. Ala. Kemudian ada tajwid di situ ya, hukum tajwid, mad asli di situ. Okey. Saya akan tunjukkan. Okey, untuk ala ain dengan ha sama makhraj. Ha dan a sama makhraj di mana? Di tengah-tengah kerongkong. Tengah-tengah kerongkong ni kalau lelaki ada halqum, di situlah tempat keluarnya huruf ha dan a. Di situ ala. Dia bukannya di hidung Dia bukannya Dia ala. Ada di tengah-tengah kerongkong. Okey. La di situ tadi la ada mad asli ya. Okey, maksud. Okey. Ala mad asli, jangan sampai la, le, itu salah. Jadi dia kena la, ala, kulli. Ini ada sabdu lah. Kulli. Sudah tadi kaf sudah kita bincang. Jadi kita abaikan. Di sini shin kan, shin. Syai kan. Shin, saya akan bagi tahu. Okey. Untuk huruf shin ini, kita mesti tahu di mana makhraj huruf shin. Huruf shin ini dia berada di tengah-tengah lidah. Ada 3 huruf yang di tengah-tengah lidah ni. Yang pertama shin, yang kedua jim, dan yang ketiga ya. Jadi kalau kita mau tahu betulkah cara kita baca ketiga-tiga huruf di tengah-tengah lidah ni, jadi kita boleh ujilah. Cara ujinya, cara menguji kita boleh baca asya. Jadi itu cara yang pertama. Yang kedua asya. Lidah, tengah-tengah lidah yang naik. Yang main lidah. Yang main lidah, bukannya bibir. Bibir dia tidak ada main. Dia otomatik tuh. Bukannya bibir yang kena kasih betul. Dia perlu muncung lah. Kalau kita pernah dengar, kalau mau sebut huruf shin ini, dia perlu muncung dan sebagainya. Tidak. Dia di tengah-tengah lidah. Yang main ini lidah. Sebab apa? Untuk makhraj huruf di lidah ini yang paling banyak. Ada 18 huruf di lidah. Jadi kebanyakannya memang lidah yang main lah. Bukannya bibir. Bibir dia ada 4 sahaja. Ba, fa, mim, dan waw. Itu sahaja. Yang lain memang banyak yang di lidah lah, lidah kita. Jadi lidah kita tu kita kena lembutkan lah. Kita kena lembutkan selalu baca Al-Quran. Jadi asya kan, minasyai, minasyaitan, minasyaitan. Okey, jadi di sini syai'un. Okey. Ada 3 lah yang tadi yang saya bagi tahu yang tengah lidah. Pertama tadi shin, kedua jim kan, ajja.
ajja. Ajja dia bukannya ajja, bukannya ajja, dia bukannya jim, ada hams, tidak ada hams. Jim ini sifatnya syiddah, kuat, syiddah kuat. Aj, dia tertahan, dia tertahan, tertahan, kan? Ada 8 lah huruf yang tertahan tuh. Kalau kita bincang nanti bingung-bingung lah kita punya kawan-kawan, kan. Jadi jim dia, yang penting jim dia bukannya ajja. Jadi dia kena ajja, ja. Hati-hati ya. Kemudian yang ketiga tadi, huruf yang ketiga iya, kan. Ayya itu pun tengah-tengah lidah. Shin ini, shin dia tengah-tengah lidah. Jadi dia kena dia bersifat sifat shin ini tafasyi lah. Tafasyi ini maksudnya berhamburan. Berhamburan ni maksudnya dia berhamburan di gusi kita lah, di gusi kita. Dia berhamburan di gusi-gusi, di gigi kita. Begitu ya. Itu sifat shin lah. Itu sifat shin. Mana sudah? Okey. Ini kan shin, kan. Syai, ini ialah ya mati syai lah, kan. Itu perkara biasa. Syai'in, ini yang paling penting lah ni. Bab yang ini ya. Yang hamzah dia ada ikhfa hakiki di situ, ikhfa hakiki. Jadi di sini untuk ikhfa hakiki, okey ya. Ya, kita ambil ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah. Yang qadir. Saya akan tunjukkan macam mana cara baca untuk yang qadir. Saya akan tunjukkan. Okey. Mula-mula tadi hamzah tadi, kan. Hamzah itu dia barisnya kasratain. Kasratain, 2 baris tanwin lah, tanwin. Kasratain. Baris bawah, kan. Bila mana dia bertemu dengan qaf, tanwin bertemu dengan qaf, ini namanya dalam tajwid, hukum tajwid, dia ikhfa hakiki lah. Ikhfa hakiki, ikhfa. Okey. Kalau ikhfa ni memang kita tahu ikhfa ni maksudnya tersembunyi. Dia kena baca 2 harakat, 2 harakat beserta dengan dengung. Tetapi ingat di bawah sekali dalam buku tajwid dia ada cakap peringatan. Peringatan untuk apabila kita jumpa ikhfa untuk huruf isti'la. Isti'la ni maksudnya huruf-huruf yang tebal lah, huruf-huruf yang tebal, kan. Di mana apabila kita mau sebut huruf isti'la ini, kita perlu, lidah kita perlu menaik, meninggi, menaik dan meninggi. Jadi untuk ikhfa huruf-huruf isti'la ni kita kena tebalkanlah. Dia bukannya in qadir, salah. Huruf-huruf isti'la ni ada 7 lah, ada 7, iaitu kalau dalam matan, dalam syairnya, khussa dhatin qil, kha sa, khussa dha, gha ta, dhatin, qa, qaf dan dha. Ini huruf-huruf isti'la yang kita mesti kenal pasti. Apabila ikhfa dia kena tebal lah, kena tebal. Dia kena tebal, lidah kita kena meninggi. Dia qa. Dia bukannya ka. Kalau ka itu ikhfa untuk huruf kaf. Kalau senyum huruf kaf. Ikhfa untuk huruf kaf. Dia sembunyikan atau samar-samarkan huruf kaf. Tetapi untuk samar-samarkan, sembunyikan huruf qaf, dia kena, bacaannya kena begini. Qa. Tetapi ada yang tanya, perlu muncung kah tu Ustaz? Tidak perlu muncung lah. Dia tidak perlu muncung sebab lidah sahaja yang naik. Dia tidak boleh baca itu tidak boleh. Dia qa. Begitu ya. Okey. Jadi qadir. Dir, dal tu kena betul lah di mana makhraj huruf dal, kan, dal.
Kalau mau tahu dal kita betul, kita sebut ya duduk, 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 duduk. Kalau kita baca, kalau dia punya bunyi begitu, duduk, duduk, betul. Tapi kalau duduk, 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 boleh duduk, boleh duduk, itu dal orang Melayu lah, dal orang Melayu. Oke. Kemudian dal, ya qadir, dal, ya, ro. Oke, ujung sekali ro lah. Kita tengok balik ya. Oke, untuk yang ini kan qadir, ro kan ada ro. Beginilah ni kan. Syai'in qadir. Ada yang baru masuk ya. Nanti yang baru masuk nanti boleh tengok dari awal ya. Boleh tengok dari awal lah. Okey. Jadi kita bahas yang di sini sudahlah dal, ya, ro. Dal, ya, ro. Okey. Okey. Untuk dal, ya, ro tadi itu kita kena baca nipis ataupun tarqiq lah. Dalam bab hukum ro ni dia ada 3 pecahan. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq, dan yang ketiga ro tafkhim atau tarqiq. Ro harus tafkhim atau nipis. Jadi yang ini dia termasuk dalam pecahan yang kedua lah. Ro itu dia kena baca tarqiq. Jadi dia kena baca tarqiq. Sebab kenapa? Sebab sebelum ro tadi, sebelum ro ini ada ya. Bila mana ada ya, dia kena baca nipis lah. Dia kena baca nipis. Jadi cara kasih nipisnya, sebab kita tahu ro ini dia di hujung lidah, dia makhraj ro dia di tepi hujung lidah. Okey, tepi hujung lidah ni, kalau hujung tu yang inilah hujung, ini hujung. Ini hujung. Tapi kalau tepi ni dia bagian-bagian sini. Dia bagian-bagian sini. Ini yang tepi ni ya. Harap fahamlah. Dia kalau lidah ni kan. Okey, saya kasih keluar ya. Ini bukannya untuk supaya faham. Okay, kalau hujung lidah ni dia ini hujung lidah. Tapi kalau tepi hujung lidah ni, dia ini lidah. Di tepi situ. Dia tepi ya, tepi. Tepi. Jadi sama ada tepi sini ataupun tepi sini, boleh pilihlah. Jadi untuk kalau kita cara kita baca ro ni, kalau yang tadi qadir, dia bibir kita tu dia macam ke kanan sikit. Syai'in qadir. Qadir. Ada ro lah, ada ro sikit ya. Qadir. Di situ ya. Harap-harap tuan-tuan kita hadirin hadirat faham ya. Jadi insya-Allah saya akan baca lagi. Jadi saya akan baca ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Dan kalau kita waqaf di sini, mulk kita kena sempurnakan sifat kaf ni. Sifat kaf ini hams, al-hams ya. Jadi ada bunyi hams sikit lah, kan mulk, tapi sikit sahaja ya. Kalau kita baca saya terus baca ya. Okey. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih kurang begitu ya. Hati-hati di sini ikhfa, saya ulang balik ya. Ikhfa untuk qaf ini dia perlu, ini huruf isti'la, dia kena tebal lah. Dia bukannya ingqa, dia kena baca huruf isti'la ni kan, ikhfa ni saya ulang balik ya. Huruf isti'la, apabila ikhfa untuk huruf isti'la ada 7 tadi, khussa dhadhin qid, dia kena baca tebal lah. Contoh so, do, to, ko, begitulah. Ada 5 tu lah, 5 huruf tu. Qaf, do, to, dho sama apa lagi satu, kecuali yang kha dengan gha lah. Kha dengan gha dia huruf izhar halqi,
dia tidak termasuk dalam ikhfa. Jadi itu saja ya. Di situ ada ada pula sahabat kita di situ ya. Maafkan saya sahabat imam besar kita nih. Kan? Okey, maafkan saya. Okey, untuk jadi pada malam ini itu sahaja ayat yang pertama. Jadi yang kalau yang tidak sempat mengikuti kita daripada mula tadi, bolehlah lihat nanti, sebab saya akan save juga live ini. Moga-moga kita akan mendapat manfaat, sama-sama kita dapat manfaat, saya dapat manfaat dan kalian semua pun dapat manfaat. Jadi saya mohon maaf jika ada tersilap bicara, tersalah tutur kata, saya mohon maaf. Moga-moga siapa yang melihat video ini, live ini, dia faham. Itulah kalau Al-Quran nih yang saya faham, kita kena betul-betul faham bab pertama makhraj, kemudian sifatnya, hukum tajwid, waqaf ibtida. Bab yang kelima rasm. Ini cara untuk kita mahir Al-Quran. Ada lima bab inilah yang kita perlu kuasai. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di lain hari. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.